Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung bab seterusnya, bab 2.2, kita nutrien dalam ekosistem. Kita nak lihat bagaimana tenaga dan juga nutrien dipindahkan dalam sesuatu ekosistem. Contoh yang kita telah pelajari lah. Kalau ingat lagi semasa tingkatan 1, kita air, kita karbon dan kita oksigen. Kita lihat yang pertama dulu, kita air. Kitaran air. Air berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini contoh kita air. Proses penyejatan, transpirasi, respirasi, penyahinjaan dan perkumuhan. Kesemua proses ini akan meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Jadi wap air ini akan terkumpul dan proses kondensasi akan membentuk awan. Awan yang dipenuhi dengan kandungan air ini, airnya akan membentuk hujan, hujan akan turun dan memenuhi kawasan-kawasan seperti sungai, kawasan tadaran air dan lain-lain. Kemudian air tersebut akan diserap ke dalam tanah, dan proses ini akan berulang dan proses ini kita namakan kitar air. Peranan benda hidup dalam kitar air. Yang pertama kita dah bincangkan tadi. Proses-proses yang saya sebutkan tadi, respirasi, penyahinjaan, perkumuhan, transpirasi, penyejatan akan membantu dalam meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Yang kedua, akar tumbuhan akan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh dan kesan dia aliran air di bawah tanah akan menjadi lebih perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Sebab tu kalau tumbuh-tumbuhan tu tak ada, biasanya hakisan tanah senang berlaku lah. Sebab tak ada cengkaman di dalam struktur tanahnya. Yang ketiga, peranan benda hidup dalam kitar air mengelakkan tanah menjadi kering. Bagaimana? Daun-daun pokok yang gugur akan menutupi permukaan tanah dan mengurangkan kadar penyejatan air. Itu adalah peranan benda hidup dalam kitar air. Yang kedua, kitar karbon dan kitar oksigen. Kita lihat yang pertama dulu, kitar oksigen, di mana oksigen ni yang pertama akan digunakan oleh haiwan untuk proses respirasi. Yang kedua kat sini, ianya juga akan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses respirasi. Proses respirasi yang akan menggunakan oksigen. Dan yang ketiga di sini, proses perebutan. Pengurai akan menggunakan oksigen untuk melakukan proses perebutan. Contohnya bakteria dan juga kulat. Itu yang menggunakan oksigen. Yang kedua kita nak lihat yang membebaskan karbon dioksida. Contoh yang pertama kat sini, hasil respirasi oleh haiwan akan membebaskan gas karbon dioksida. Hasil respirasi oleh tumbuh-tumbuhan juga akan membebaskan karbon dioksida di atmosfera. Dan yang ketiga, hasil perebutan oleh bakteria dan kulat, contohnya haiwan-haiwan yang mati ataupun tumbuh-tumbuhan yang mati akan membebaskan gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida ini akhirnya akan digunakan kembali oleh tumbuh-tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis membebaskan oksigen dan memenuhi oksigen di atmosfera. Jadi kitaran tersebut akan bermula semula untuk kitar yang berikut, kitar oksigen dan kitar karbon. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien. Aktiviti manusia contohnya penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil dan juga penggunaan sumber air secara berlebihan untuk tujuan pertanian ataupun penggunaan domestik boleh mengganggu kitar nutrien. Penebangan hutan
pembakaran bahan api dan penggunaan sumber air yang tidak terkawal. Okey. Jadi bagaimana caranya untuk kita membantu menyelesaikan masalah-masalah gangguan tersebut? Okey, cadangannya sini nombor 1, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Okey, di mana kita boleh tentukanlah apa yang nak ditanam. Okey. Dengan kawalan tersebut, dengan sistem yang terancang, maka kita dapat mengurangkanlah kesan gangguan kepada kita nutrien tersebut. Okay, yang kedua, cadangan yang kedua, menggunakan kenderaan awam. Okay, apabila kita menggunakan kenderaan awam, maka dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Okay, jadi kenderaan yang digunakan tu dapat dikurangkan. Yang ketiga, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian. Okey, jadi dengan cara ini kita dapat mengurangkan penggunaan sumber air secara berlebihan. Jadi kita kumpullah jimat. Dan yang keempat, proses menanam semula pokok. Okey, pokok-pokok yang telah kita tebang untuk tujuan industri dan lain-lain, kita ganti semula dengan proses penanaman semula pokok. Dan akhir sekali, memperketatkan undang-undang. Okey, bagi mereka yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, kita denda, kita hukum ikut kesalahan yang telah dilakukan, supaya dapat jadi pedoman kepada yang lain supaya tidak menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh mengganggu kita nutrien tersebut. Next, subtopik 2.3, saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut kepada tajuk ini, ada beberapa istilah yang perlu kita fahami. Okey. Istilah penting untuk dapat membantu dalam memahami dengan lebih lanjutlah tajuk ini. Okey, istilah yang pertama yang perlu kita ketahui adalah habitat. Okey, habitat merujuk kepada persekitaran ataupun tempat tinggal sesuatu organisma. Okey, contohnya haiwan-haiwan di dalam hutan, okey, di situ adalah habitat untuk mungkin contohnya harimau, monyet dan lain-lain. Okey, tempat tinggal merujuk tempat tinggal organisma tersebut, iaitu habitat. Okey, yang kedua, spesies. Okey, istilah yang kedua, spesies merujuk kepada sekumpulan organisma yang mempunyai ciri yang serupa, okey, dan juga boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Okey, itu merujuk kepada spesies. Okey. Yang ketiga, populasi. Populasi adalah gabungan sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okey, contoh kita ada spesies pepatung. Okey. Dan apabila pepatung ini hidup bersama pepatung-pepatung yang lain dan tinggal di habitat yang sama, maka satu populasi pepatung telah muncul. Okey, itu maksud populasi. Gabungan spesies yang sama tinggal di habitat yang sama. Okey, yang keempat, community. Community adalah merujuk kepada gabungan beberapa populasi yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan berinteraksi antara satu sama lain. Okey, dia bagi contoh kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 populasi yang duduk pada habitat yang sama. Okey, gabungan populasi-populasi yang berbeza ini akan membentuk satu community. Okay, ini contoh community kolam. Dan yang terakhir, ekosistem. Okey, ekosistem merujuk kepada gabungan beberapa community yang tinggal bersama dalam suatu habitat dan berinteraksi antara satu sama lain, termasuk yang penting kat sini, komponen bukan hidup. Apa itu komponen bukan hidup? Air, udara dan juga tanah. Okey. Jadi contoh 2.7 ni ekosistem kolam.
dalam ni ada spesies, ada komuniti, ada populasi yang berbeza-beza. Okey. Gabungan komuniti-komuniti yang berbeza merujuk kepada ekosistem. Dia akan mewujudkan ekosistem. Okey, itu contoh ekosistem. Okey, di sini kita nak lihat interaksi antara organisma. Okey. Dan jenis-jenis interaksi ini terdiri daripada yang pertama simbiosis, yang kedua mangsa-pemangsa dan yang ketiga persaingan. Okey, saya ada sedikit video ni, okey, yang saya ambil daripada buku teks ni. Kita lihat apa yang nak diterangkan. Bab 2, Ekosistem. Mengkaji kepentingan interaksi antara organisma dengan persekitaran. Interaksi antara organisma hidup penting untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kita boleh mengkaji kepentingan interaksi antara organisma dengan persekitaran dalam eksperimen berikut. Susunkan radas-radas seperti yang ditunjukkan. Sediakan 4 tabung uji yang berlabel A, B, C dan D bersama-sama kandungannya. Perhatikan dan catatkan perubahan warna penunjuk di dalam tabung uji A, B, C dan D selepas 1 jam. Warna penunjuk dalam set A menjadi kuning kerana kepekatan karbon dioksida yang tinggi di dalam air. Respirasi ikan menggunakan oksigen dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Warna penunjuk dalam set B kekal merah kerana tumbuhan akuatik menjalankan fotosintesis dengan kehadiran cahaya matahari. Proses ini menggunakan karbon dioksida yang dibebaskan oleh ikan di dalam air. Warna penunjuk dalam set C menjadi kuning kerana tumbuhan akuatik tidak dapat menjalankan fotosintesis tanpa cahaya. Oksigen dalam air digunakan untuk respirasi yang membebaskan karbon dioksida. Warna penunjuk dalam set D kekal merah kerana oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan akuatik melalui fotosintesis digunakan oleh ikan untuk respirasi. Ikan pula membebaskan karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Set D di dalam eksperimen ini menunjukkan bahawa interaksi antara ikan dengan tumbuhan akuatik adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, jadi berdasarkan video tu kita lihatlah kepentingan interaksi antara organisma dengan persekitaran. Okey.